Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk warga Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri. Apa khabar semua? Semua sihat? Harap cikgu doakan kamu sihat dan dalam keadaan yang baik. Okey, hari ini kita akan belajar kemahiran asas sukan dan permainan softball. Permainan softball adalah permainan yang berbeza ball dan kriket. Sebab apa dia berbeza? Adalah dari segi peraturan dan permainan dia. Okey. Okey, sebelum cikgu nak mulakan kita belajar kemahiran asas pemain softball ni, cikgu nak memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Muhammad Afiq bin Masri. Cikgu merupakan cikgu praktikal. Okey, lepas tu cikgu dari Institut Pendidikan Guru Kampus Al-Muhaz. Harap cikgu dapat memberi sedikit ilmu berkaitan dengan permainan softball. Semoga kamu dapat mengimplikasikan dalam permainan ini. Kamu akan tahu cara bermain, apa aturan dia dan alatan dia dan sebagainya. Jom kita belajar sama-sama. Okey, sebelum cikgu nak mulakan sesi kita belajar hari ini, cikgu nak kamu semua lihat video yang cikgu paparkan. Okey, ini secara ringkas permainan softball dimainkan. Ricketts, fans on the change at 52 miles an hour. 2 down. Akamine giving chase, and Hannah's got it up against the screen. 1 down. Some cat calls and whistles from the Sooner fans. And there's called strike 3. 2 down. 8th pitch of this at-bat. Okey, murid, kamu semua dah lihat video yang cikgu paparkan tadi. Sungguh menarik, sungguh best kalau kita dapat bermain bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Okey, seterusnya kita akan memahami dulu pengenalan asas permainan softball. Apa-apa perkara kita kena tahu apa pengenalan ni. Okey, apa itu permainan softball? Jom kita belajar bersama-sama. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, softball dimainkan di dalam kawasan berbentuk segi empat sama yang dipanggil diamond. Okey, nanti cikgu tunjukkan gambar raja diamond tu macam mana. Okey, di dalam diamond tu terdapat satu plug rumah yang dipanggil home plate. Dia berada di bawah sekali. Okey, dan mempunyai 3 base. Okey, maksudnya dia ada 4 plug, iaitu home plate, 3 base. Okey, untuk pengetahuan murid, semasa permainan bermain, untuk pemadang yang berada di dalam kena ada 9 orang pemain dan hanya seorang pemukul. Pemukul tu adalah batter yang kalau kita ada memadang, kita perlukan 9 orang di dalam diamond dan seorang pihak lawan kita akan memukul. Dan seterusnya, apabila satu pasukan mengambil giliran memukul, satu pasukan lagi akan memandang. Sebab itulah permainan ini dipanggil pemukul dan pemandang. Okey, seterusnya satu larian dikira setelah pemukul berlari mengelilingi diamond dengan memijak semua base dan balik semula plug rumah. Maksudnya untuk mendapatkan 1 poin, pemukul perlu berlari ke semua base. Maksudnya dapat membuat satu pusingan lengkap baru dikira satu. Okey, dikira satu mata. Okey, yang seterusnya adalah senarai dan kedudukan pemain. Maksudnya setiap pemain ada peranan masing-masing. Kalau untuk pitcher, apa peranan dia? Kalau untuk catcher, apa peranan dia? Kalau untuk first base player, apa peranan? Okey, jom kita belajar bersama-sama. Okey, yang tadi cikgu kata tadi, dekat permainan softball ni, dia punya gelanggang dia adalah berbentuk diamond. Kamu semua nampak ke berbentuk diamond? Okey. Okey, cikgu nak kamu fokus dekat nombor 1. Apakah peranan nombor 1? Nombor 1 ni adalah pitcher. Pitcher ni melempar bola kepada pemukul. Dan seterusnya, pemandang bola yang ditampan.
Maksudnya, pitcher ni akan membaling bola kepada pemukul. Yang berada di tengah-tengah tu, itulah pitcher. Okey, yang kedua adalah catcher. Catcher ni akan berada di belakang pemukul. Apa punya peranan dia? Menangkap bola yang dilemparkan oleh pitcher. Sebab pitcher dah melempar bola ke pemukul dan catcher kena menangkap. Okey. Yang kedua, melontar bola ke pelempar atau pemadang dalam. Yang ketiga, mematikan pemain lawan yang berlari ke base akhir. Yang seterusnya adalah pemadam bola yang ditampar. Akhir sekali, peranan catcher adalah memberitahu pemadam kedudukan pelari base. Sebab apa dia kena beritahu? Sebab dia nampak kawan-kawan dia. Dia berhadapan dengan kawan dia. Okey, yang seterusnya kamu fokus kepada nombor 3. Nampak kan nombor 3 tu? Bersebelahan dengan nombor 2 dan nombor 1. Apa dia punya peranan adalah pemadam bola yang dipukul sebelah kanan diamond. Yang seterusnya mematikan pemain yang berlari ke base pertama. Dia akan menjaga base pertama. Peranan dia mematikan pemukul pertama, dia akan jaga kawasan base pertama lah. Yang seterusnya kamu fokus kepada nombor 4 iaitu second base player. Second base player ni mematikan pemain yang berlari ke base kedua. Dia menjaga base kedua. Tadi yang base pertama adalah player, first base player. Kalau untuk second base player, dia akan menjaga base yang kedua. Okey, yang seterusnya third base player. Apa dia punya peranannya? Mematikan pemain yang berlari ke base ketiga. Dan akhir sekali, pemanang bola yang dipukul sebelah kiri diamond. Okey, kita pergi ke nombor 6 iaitu shortstop. Okey, shortstop ni yang paling menarik. Kenapa? Dia dapat membantu pemain base kedua dan ketiga. Maksudnya, dia akan menolong catcher dengan first base player. Dari segi menangkap bola, menghantar bola, mematikan pemukul. Okey, yang seterusnya pemadam bola yang dipukul di antara base kedua dengan base ketiga. Okey, kita akan pergi yang nombor 7, left fielder. Maksudnya left fielder ni kan dalam diamond tu dah ada penjaga setiap base. Sekiranya pemukul dapat memukul luar daripada diamond. Nombor 7, 8, 9 ni dia akan menjaga di luar diamond. So mudah je kan? Maksudnya nombor 7, 8, 9 ni kalau bola tu terkeluar, dia akan menangkap dan menghantar kepada pemain yang dalam diamond tersebut. Okey, kamu dah tahu setiap peranan pemain yang ada di dalam softball. Sekarang ni, bila kita dah tahu setiap peranan pemain softball, maksudnya kamu boleh bermain. Betul ke tidak? Belum lagi. Ada lagi satu perkara yang penting, iaitu peraturan permainan softball. Kalau kamu tak tahu peraturan permainan softball, macam mana kamu nak bermain? Jom kita belajar bersama-sama apa peraturan dia. Okey. Peraturan. Pasukan memadang boleh mematikan pasukan lawannya dengan cara yang pertama, menyentuh pelari base dengan glove yang pemegang bola. Maksudnya, kalau kamu nak matikan pemukul, kamu boleh menyentuh pemukul dengan adanya bola. Maksudnya, kamu ada pegang bola, kamu sentuh pemukul semasa dia berlari. Maksudnya, bila kamu nak matikan pemukul, kamu boleh menyentuh dia. Kalau kita tengok gambar bergerak yang nombor 3 ni, nampak dia? Yang baju putih tu ingin menyentuh pemukul tapi dapat dielak oleh pemukul. Yang kedua, menghantar bola kepada pemadang di base lebih dahulu daripada pelari. Nombor 3, giliran pemukul tamat jika terdapat 3 pemukul terkeluar atau mati. Maksudnya pemukul akan mati sekiranya dia tidak dapat memukul 3 kali. 3 kali bola itu strike. Okey. Yang seterusnya, pemukul dimatikan apabila bola dipukul disambut oleh pemadam sebelum jatuh ke lantai. Sekiranya pemukul tidak dapat memukul bola dan pemadam dapat menangkap bola, pemukul akan mati. Seterusnya, pemukul juga boleh dimatikan jika terkena 3 strike tanpa memukul bola di dalam kawasan permainan. Fair territory. Maksudnya,
Pitcher baling bola dan catcher tangkap dan masuk dalam fair territory. Pemukul tak dapat pukul sebanyak 3 kali, dia akan mati. Okey, yang seterusnya, peraturan permainan. Okey, setelah tamat permainan, pasukan yang lebih larian akan dikira pemenang. Maksudnya, sekiranya pemukul dapat membuat pusingan yang banyak, dia akan dikira paling menang lah. Seterusnya, sesuatu perlawanan biasanya mengangguni 7 inning. Okey, 7 inning bermaksud satu inning dikira setelah setiap pasukan bermain dalam sesi pemukul dan satu lagi sesi memadam. Okey, yang seterusnya, peralatan yang digunakan dalam permainan softball adalah mengikut Undang-Undang Persatuan Softball Antarabangsa ataupun International Softball Federation. Maksudnya kena ada pengesahan daripada ISF. Okey, ini yang paling menarik di dalam permainan softball ni, peralatan. Kita tahu kalau untuk bola sepak, perlukan bola sepak je. Tapi untuk peralatan permainan softball, macam-macam ada perlu. Okey, apakah alatan yang diperlukan? Jom kita belajar. Okey, yang pertama, bola softball. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, bola softball ni ada dua kategori. Satu, bola rasmi perlawanan, bola latihan. Sekiranya kamu dalam peringkat yang rasmi sebagai majlis sukan-sukan sekolah, perlu memakai bola rasmi perlawanan. Kalau kamu berlatih petang-petang kan, bersama cikgu, hanya menggunakan bola latihan. Okey, kita tengok apa ciri-ciri bola softball. Bola adalah terpenting dalam permainan ini. Tanpa bola kita tak boleh bermain softball. Hanya menggunakan sebiji bola saja. Seterusnya, bola ini bukannya lembut. Walaupun permainan ini dia panggil softball, bola lembut, tapi bola dia sangat keras. Okey, untuk dia punya bahan bola softball ni, dia mempunyai gabut atau getah yang dililit dengan benang. Seterusnya, bahagian luarnya dibalut dengan kulit ataupun bahan sintetik yang sesuai untuk tahan lama. Yang seterusnya, jahitan timbul menjadi kepada pitcher untuk menentukan pergerakan bola semasa lemparan pitch. Maksudnya, yang benang-benang itu menjadi pandu aras kepada pitcher untuk melempar. Okey, yang seterusnya adalah bat softball. Okay, kita tengok bat diperbuat daripada alloy. Alloy ni adalah sebuah besi yang ringan. Terdapat 3 bahagian. Yang pertama, tombol. Tombol ni fungsi dia tak nak kita, masa kita memegang tu tak nak kita menggelonsor. Sebab tu dia macam ada bulat di bawah tu. Dipanggil tombol. Yang kedua, pemegang. Kita tahu pemegang tu untuk memegang bat. Yang seterusnya, laras untuk kawasan untuk memukul. Okey, yang seterusnya adalah glove dan mitt. Okey, apa beza glove dengan mitt ni? Okey, bahan kita belajar dulu apa bahan dia. Bahan dia buat kulit ataupun sintetik, dipakai oleh semua pemain. Okey, kalau dia katakan dipakai oleh semua pemain adalah glove. Tetapi kalau untuk mitt, hanya dipakai oleh pemain catcher sahaja. Ada dua glove softball. Glove biasa dengan mitt. Mitt tu, kalau kita tengok gambar raja warna hitam tu, dia tebal sedikit. Itu untuk catcher. Ini paling penting ni, helmet. Bahan diperbuat daripada kaca gentian. Maksudnya dia ringan tapi dia kuat. Dipakai oleh pemukul, base runner dan catcher. Helmet ni pemanah tak pakai, tapi hanya pemukul je pakai. Dan satu lagi pemain adalah catcher. Kalau kita tengok gambar di sebelah kiri ni, ini adalah helmet untuk batter helmet. Untuk helmet pemukul. Yang sebelah kanan ni adalah helmet untuk catcher. Ada perbezaan yang ketara di situ. Kita tengok di helmet catcher ni ada bunyi macam ada jaring. Kenapa? Sebab dia menangkap bola daripada pitcher. Bola pitcher sangat laju. Perlulah ada jaring tu. Kalau tak ada, dia akan membahayakan catcher. Takut-takut kalau dia tak dapat tangkap, kena muka. Okey, yang seterusnya adalah catcher gear. Kalau kamu jadi pemain catcher, kamu kena lengkap peralatan dia. Dia ada 3. Catcher helmet, cikgu terang tadi, untuk melindungi kepala. Chest protector untuk melindungi badan. Leg guard
untuk melindungi bahagian kaki. Okey, yang seterusnya. Kamu dah belajar apa itu peranan, kamu dah belajar alatan. Sekarang ni kamu kena tahu kamera asal-usul. Kamu kena tahu cara membaling, cara menangkap, cara memukul. Jom kita belajar. Okey, yang pertama, balingan arah jam. Okey, balingan untuk softball ada dua. Ada balingan arah jam yang berada di atas kita baling dan balingan lawan arah jam yang ke bawah. Tak apa, nanti cikgu terangkan. Okey, arahan. Berdiri dalam keadaan bersedia. Kamu balik kena dalam keadaan yang bersedia. Hayung tangan dominan ke belakang. Okey, macam mana kita nak tahu tangan kita dominan yang belah mana? Belah kanan ke atau belah kiri? Mudah je kalau kamu nak tahu. Kamu menulis tangan belah mana? Kalau kamu tulis tangan belah kanan, maksudnya kamu mempunyai tangan dominan belah kanan. Sekiranya kamu menulis tangan belah kiri, maksudnya kamu mempunyai tangan dominan sebelah kiri. Okey, seterusnya nombor 3, hayung tangan ke hadapan. Kamu bila dah ke belakang, bawa tangan ke belakang dan hayung ke hadapan. Kaki kiri ke hadapan. Okey, untuk kedudukan kaki, bila kamu guna tangan dominan belah kanan, kaki kiri bahagian hadapan. Dan bila kamu menggunakan tangan dominan sebelah kiri, kaki kanan akan berada di hadapan. Pastikan tangan balingan menghala ke sasaran. Maksudnya kamu kalau nak baling kepada rakan kamu kena menghala ke arah sasaran. Seterusnya, bola boleh dibaling pelbagai kelajuan. Kelajuan sederhana, perlahan, laju. Okey, seterusnya, balingan lawan arah jam. Okey, tadi kita belajar arah jam. Ini lawan arah jam. Berdiri dalam keadaan bersedia juga. Hayung tangan dominan ke belakang, hayung tangan ke hadapan, kaki kiri ke hadapan juga. Pastikan tangan balingan menghala ke sasaran. Bola boleh dibaling pelbagai kelajuan. Apa yang beza dia? Balingan lawan arah jam, dia membaling ke bawah. Underarm. Kita tengok gambar bergerak di sebelah kanan. Okey, nampak pergerakan dia. Dia bukan bola tu berada di atas, bola tu berada di bawah. Okey, faham murid? Mudah je, ada dua balingan, arah jam dengan lawan arah jam. Okey, yang seterusnya, cara menangkap bola dari pelbagai arah. Yang paling pertama, okey, kamu nak menangkap bola ni ada cara yang betul. Okey, kenapa kena ada cara betul? Takut kamu terlepas menangkap bola. Kedudukan kaki. Okey, pertama kedudukan kaki. Buka suas bahu dan pasang ke kuda. Kita lihat gambar rajak tu. Itulah cara dia. Seterusnya, posisi badan direndahkan, dibengkokkan. Yang ketiga, posisi tangan. Buka kedua-dua belah tangan dan lakukan kemahiran serap daya. Aras tinggi, halakan ke atas. Aras rendah, halakan ke bawah. Sekiranya bola tu berada di atas, kamu kena angkat tangan di atas bola. Sekiranya bola tu pada aras bawah, halakan ke arah bawah. Okey, seterusnya mata. Mata ni penting. Fokus pada pergerakan bola. Kamu nak menangkap bola, kamu kenalah lihat bola. Okey. Yang seterusnya adalah menangkap bola dengan pelbagai aras. Okey, kalau untuk aras rendah, tangan mestilah menyentuh tanah. Kita tengok gambar raja bergerak. Tangan dia menyentuh tanah bahagian bawah. Jikalau untuk aras sederhana, tangan berada di tengah posisi badan. Maksudnya di bahagian badan dia macam ni, tangan bersedia. Tetapi kalau untuk aras tinggi, tangan berada di atas kepala. Tangan kena hala ke atas. Kita tengok gambar gemerak tu, macam tu. Tangan berada di atas kepala. Okey, kamu dah belajar membaling, menangkap, seterusnya asas pemegang memukul, iaitu cara untuk memukul. Okey. Pegang kedua-dua belah tangan. Maksudnya kamu perlu pegang kedua-dua belah tangan. Tangan dominan berada di atas. Macam juga kata tadi, kamu dah tahu kan tangan dominan kamu belah mana. Okey, kalau tangan dominan kamu belah kanan, kamu perlu pegang tangan dominan ni kanan. Ini kanan cikgu, kena berada di atas. Dan tangan bukan dominan berada di bawah. Nampak?
Kalau kamu nak aplikasikan di rumah, boleh je guna botol macam cikgu ni. Cikgu tahu kamu semua tak ada bat, tapi kamu boleh praktiskan memukul dengan menggunakan botol sahaja. Okey, yang seterusnya. Okey, cara berdiri. Okey, masa kita nak memukul, posisi perlulah seimbang. Kaki buka seluas bahu untuk mendapatkan kestabilan. Badan dibongkokkan sedikit untuk memberi daya yang maksimum semasa memukul. Okey, yang seterusnya adalah fokus. Mata melihat bola. Dua, pemikiran dalam keadaan sedia. Kamu jangan fikir apa-apa, just kamu fokus kepada untuk memukul. Okey, seterusnya kemahiran melempar. Okey, kemahiran melempar ni khas untuk pemain pitcher. Terdapat dua gaya lemparan yang sering digunakan oleh pemain pitcher. Yang pertama adalah gaya ayunan slingshot. Tak apa, nanti cikgu terangkan ayunan slingshot. Yang kedua adalah gaya kicik angin. Untuk slingshot, berdiri menghadap sasaran, lutut dibengkokkan sedikit, pegang bola, luruskan lengan ke bawah, ayun lengan ke belakang dan terus ke hadapan. Ayunkan bola ke sasaran dan ikut lajak. Kalau kita tengok gambar bergerak di sebelah kiri, kita tengok berdiri menghadap sasaran, lutut dibengkokkan sedikit. Nampak tu, dia melepaskan. Dia melempar. Kalau kamu tengok gambar bergerak sebelah kiri, itu merupakan kemahiran melempar gaya ayunan slingshot. Okey, yang seterusnya adalah gaya kincir angin. Ini yang paling terkenal semasa pemain pitcher menggayakan lemparan dia adalah gaya kincir angin. Okey, gaya kincir angin ni cara-cara dia mudah saja. Berdiri dan kaki rapat. Putar lengan membentuk satu bulatan, melangkah setapak ke hadapan, lepaskan bola sebaik saja tangan yang diayun melepasi peha, ikut lajak. Kalau kamu tengok gambar bergerak di sebelah bawah tu, itulah cara lemparan kincir angin. Dah sahaja. Okey. Yang seterusnya, okey, itu sahaja mahiran asas sukan dan permainan softball. Hari ini kamu dapat belajar peranan pemain. Yang kedua, peraturan permainan softball. Yang ketiga, alatan softball. Yang keempat adalah asas kemahiran softball. Cikgu harap apa yang kita belajar bersama-sama, awak dengan cikgu, kamu boleh mengaplikasikan semasa permainan sebenar nanti. Nanti insya-Allah kalau sekolah buka, kita boleh bermain bersama-sama. Cikgu harap kamu dah tahu macam mana peraturan dia, apa peranan dia. Mudah je permainan dia macam tadi cikgu terangkan tadi. Okey, terima kasih semua. Cikgu minta maaf sekiranya cikgu ada serba kekurangan dalam menerangkan topik ini. Yang kurang tu adalah cikgu sendiri. Yang lebih baik itu adalah Subhanahu Wa Taala. Okey, dekat bahagian bawah ni cikgu ada sediakan 10 set quiz untuk kamu menjawab mainan softball ni. Cikgu harap kamu boleh menjawab dengan sebaik mungkin. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.